إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersempena hari Jumat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan hadirin Jumat sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik dan hidayah
yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini khatib ingin mengajak hadirin Jumaat sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Muslimin yang berbahagia, Ramadan yang telah berlalu pastinya meninggalkan 1001 kenangan terindah dalam diri kita semua. Masih terasa lagi keindahan kita berpuasa di siang hari dan bertarawih pada malamnya pula. Ditambah lagi dengan amalan tadarus Al-Quran, qiyamul lail dan lain-lain lagi. Itulah keistimewaan Ramadan yang berbanding bulan-bulan yang lain. Perasaan sedih meninggalkan Ramadan dan harapan untuk bertemu lagi Ramadan pada tahun hadapan merupakan fitrah jiwa seorang yang cintakan amal saleh. Seperti mana dinyatakan oleh Mu'allaq bin Al-Fadl, salah seorang ulama tabi'in berkata, para salafus salih terdahulu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka masih berdoa agar Allah menerima amalan mereka sepanjang bulan Ramadan. Oleh itu, sebagai tanda syukur kita dengan nikmat bulan Ramadan yang telah berlalu, marilah kita mempertingkatkan lagi amal-amal soleh kita, seperti hadir ke masjid dan surau untuk bersolat berjemaah, mencintai majlis ilmu, bersedekah, membaca Al-Quran dan puasa sunat, seperti mana puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'u 6 min Syawal kana ka siyamid dahri." Rawahul Muslim. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 dari iaitu hari bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan 6 Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa selama setahun. Oleh itu, sewajarnya semangat dan kesungguhan kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan yang lalu diteruskan di sepanjang hidup kita. Itulah matlamat Ramadan yang sebenarnya untuk membentuk seseorang itu menjadi insan yang bertakwa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini khatib ingin berkongsi panduan untuk kita semua terus istiqamah dengan amal soleh seperti mana dicapai di bulan Ramadan. Antaranya adalah yang pertama, sentiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Persoalannya, mengapakah semangat kita beramal soleh pada bulan Ramadan lebih hebat berbanding dengan keadaan kita di bulan yang lain? Adakah kita beramal hanya kerana disebabkan bulan Ramadan? Sekiranya amal soleh yang kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya segala kebaikan tersebut kita istiqamah laksanakannya sepanjang masa dalam kehidupan. Apabila kita istiqamah menambahkan amal kita, akan bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan kekuatan untuk melakukan amal saleh dan dijauhkan daripada godaan iblis dan syaitan yang sentiasa menghasut kita untuk melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa seperti mana dinyatakan di dalam sebuah hadis, apabila Syahr bin Hausah radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu jawabnya, kana akthar du'aih ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Rawahu Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Berusahalah, yang ketiga, berusahalah mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan, kerana mereka akan sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan, bahkan menegur kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Berkaitan memilih sahabat yang baik dalam hidup ini, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perumpamaan sahabat yang baik dan teman yang jahat itu seperti penjual kasturi dan tukang besi. Maka si penjual kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi. Bagaimanapun si tukang besi mungkin membakar pakaianmu, atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang keempat,
Hayatilah sirah para nabi, Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi perjuangan mereka yang sentiasa istiqamah di jalan kebenaran. Mereka bukan sahaja diuji dengan kesusahan, bahkan dihina, dicaci, dipulau dan lain-lain dugaan, tetapi segala ujian tersebut tidak melunturkan keimanan mereka. Sebaliknya mereka tetap teguh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mulakanlah amal saleh secara berperingkat tetapi berterusan. Bermula dengan jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Rawahu al-Bukhari. Bahawa sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sebagai contoh, mulakanlah amalan membaca Al-Quran dengan jumlah yang sedikit dan ringan. Begitu juga amalan puasa sunat. Mulakanlah dengan puasa sunat pada hari Isnin atau Khamis. Lakukanlah secara berterusan tanpa jumur sehingga akhirnya kita dapat melazimi segala ibadat tersebut. Menurut satu kaedah fiqh yang dinyatakan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jika tidak mampu mengerjakan semua, maka janganlah meninggalkan kesemuanya. Hadirin muslimin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyuruh dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman hidup kita. Pertama, umat Islam hendaklah berusaha untuk mengikhlaskan hati dalam beramal di sepanjang dalam kehidupan kita. Kedua, umat Islam hendaklah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan doa agar diperkuatkan hati supaya istiqamah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menghayati sirah perjuangan para nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allahnya demi mempertahankan akidah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Keempat, setiap muslim hendaklah bersegera melakukan amal saleh dan jangan bertangguh kerana sikap bertangguh membuka pintu kegagalan dan godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Dan segeralah kamu kepada yakni mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu, iaitu mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا غربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita
daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplinlah mematuhi SOP dan tata cara amalan kebaikan baharu untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.